Assalamualaikum. Tolong respon. Suara, audio, video okey ke? Allahumma salli ala Muhammad. Khabar Kiflizul, Ina, Irna Keema, Salina Salihuddin, Zaitun Semawi, Wan Rodiah Radiah, Zarina Adam, Haryani Anwar, Siti Azila, Hamidah Sa'ad, Nazatul Naina, Nur Mazidah Suhaili, Alhamdulillah, Mazni Ahmad, Asmuliani Abbas, Nisa Muhammad Akhir, Fatimah Wati, Habibah Rasul, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Nur Aziah Abu Kasim, Alhamdulillah. Kak Nazar tak ada duit kecil ni, duit besar saja ada. Belagak duit besar je ada. Sofi Emir, Kak Nazar dah jumpa ke 5 pemenang semalam? Cuba kabur sikit kat sini. Rohani Hitam, Siti Ajah, Wani Yahya, Nurliza Muhammad Nur, Kabari, Farhana Sobri, Anissa, Kamariah MJ. MJ tu apa nama ayahnya ke? Alhamdulillah, bertunggu. Rodiah Arsyad, Alhamdulillah. Hilmiyatun Ainun, Baizura Badlisha, Sazlina Rasmi, Aisyah Ahmad. Kak Siti Azmahani dah dapat dah. Dah dapat dah pemenangnya. Okey, nanti PM tepi Lepas ni Ustazah ada rest sekejap sebelum program lepas Zuhur. Jadi bolehlah besok kita umumkan pemenangnya. Yelah, 5 orang Nazatul Naina, 5 orang lagi Siti Azmahani pilih ke Kak Nazar dapat 10 orang. Ambus semangat Kak Nazar ni. Okey, dapat 10 orang Kak Nazar bagi je lah. Nanti adalah tu rezeki-rezeki yang Allah aturkan untuk mereka, insya-Allah. Dia kena melalui penapisan filem negara dulu kan, nak lulus. Okey, jom kita mulakan. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, minta maaf gurau-gurau dengan kekanda-kekanda Ustazah ni. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ni saya pakai tudung bulan dan bintang. Okay, berangan-angan ni bulan dan bintang. Dia sebenarnya untung hijab Galeria kan. Ustazah dapat promo free dekat sini. Suka RM15 je kan, dapat bulan bintang, dapat kapal terbang. Begitulah, masya-Allah. Yang penting tutup aurat sempurna. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita sudah cecah bab yang ke-52. Hari ni bab 53. Kak Nazar kita advance. Dia dalam promo dia dah buat bab 53, 54. Jadi sebab 53 ni pendek, subhanallah, terbaik Kak Nazar. Dia dah buat iklan untuk Ustazah 53 dan 54. Maka saya intai-intai tadi. Kita akan baca juga bab 54 tetapi tak habis. Bab 54 ni kita akan bagi dua. Separuh lagi kita akan baca besok bergandingan dengan bab 55. Sangat special. Siapa yang follow Latahzan daripada awal, mereka melihatlah kan sahabat-sahabat muslimin muslimat, bukan semua bab kita pelajari dalam keadaan ringkas dan padat. Tapi kadang-kadang tu dia kan, berapa syair-syair yang dikongsikan. Melambangkan ada penulis-penulis syair yang sebelum ini menulis dengan rasa hatinya pun Dr. Aid Al-Qarni. So kita gambarkan siapakah Dr. Aid Al-Qarni yang subhanallah dia boleh memindahkan ayat-ayat Allah ke dalam tulisannya, boleh memindahkan hadis-hadis Nabi yang sahih ke dalam tulisannya, bahkan boleh menyelami jiwa para penyair.
Hebat kan? Sebab itu insya-Allah setiap golongan yang menekuni la tahzan, dia merasa dipujuk, dibelai hatinya. Jangan kata la tahzan untuk golongan mokcik-mokcik saja, pandai-pandai je. Tak, sahabat-sahabat. Sebab adalah saya promo dekat orang muda kan, suruh join la tahzan. Lepas tu dia kata, "Allah, tak seronok lah ustazah, mokcik-mokcik je sebenarnya." Begitulah orang kalau tak mau. Kalau tak mau, saya cakap dia, "Ustazah tak tua pun okey je." Geram kadang-kadang sahabat-sahabat muslimin muslimat. Belum cuba dah dia kata orang tua-tua je. Ramai, cuba angkat tangan siapa yang muda ataupun yang tua tapi merasa muda dalam grup la tahzan ni. Tak semua orang dah usia 40-an ke atas kan. Cuba khabar. Kot ada yang belasan tahun menonton, kot ada yang 20-an. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, okay? Jadi insya Allah orang tua ke orang muda ke, dia balik ke jalan-jalannya Allah, pasti selamat dunia akhirat. Pasti. Ini jaminan Allah. Siapa Ustazah Zai untuk menafikan sahabat-sahabat? Jadi jom balik, tarik semua kesayangan kita. Kalau kita sayang, tak ada jalan lain yang akan memberi sinar. Minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan demi kegelapan, sahabat-sahabat akan bertemu dengan nur, cahaya. Al ilmu kan nur. Ilmu tu adalah cahaya. Jadi macam mana cahaya keimanan, hidayah nak masuk ke dalam hati kalau hati tu penuh dosa? Kalau hati tu penuh dengan kegelapan, sahabat-sahabat, dia mesti akan masuk ke dalam hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya itu hati siapa? Hati yang benar-benar mahu. Ustazah baru habis kuliah tadabbur surah Al-Hadid. Nanti anda boleh baca terjemahan ayat ke-16 sehingga ayat ke-18 tadi kami tadabbur. Masya Allah, dalam pentafsirannya Buya Hamka menceritakan ada orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ahli tasawuf, Masya Allah, dulunya pun bukan orang baik. Tetapi bila mereka tahu mereka dalam lara, buat benda yang Allah tak suka, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka terus patah balik kembali. Sebab Allah nak tengok hati siapa yang paling khusyuk, hati siapa yang paling tunduk. Bila hati tu dah tunduk, yes, Allah perintahkan aku macam ni, kita dah tak peduli dah dengan keliling kita, dengan orang lain. Kita tak kata, alah mak saya tu, alah abang saya tu, alah kakak saya tu. Tak. Yang penting sekarang aku dengan Tuhanku. Bila kita dah memperbaikkan hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaikkan hubungan kita dengan seluruh hamba Allah. Allahu Akbar. Baikkan hubungan kita dengan Allah, Allah akan baikkan hubungan kita dengan seluruh hamba Allah. Hati kita Allah pegang, hati mak ayah kita, siapa sahaja keliling kita Allah pegang. Bila kita baik hubungan dengan Allah, Allah akan tunjuk jalan. Satu-satu terurai. So jom berlatahzan setiap hari. InsyaAllah di page Ustazah Muzayyana. Pergi bab ke-53. Okay? Terima kasih sahabat-sahabat dirahmati Allah. Minta maaf tak sempat nak tegur seorang demi seorang. Kita fokus kepada kuliah kita. Anda kehadirannya sangat-sangat diraihkan. Oleh siapa? Para malaikat Allah. Mungkin Ustazah tak sebut nama, mungkin Ustazah tak perasan satu-satu, tapi kita niatkan untuk siapa. Walaupun kita bukan berada dalam majlis ilmu, bilik kuliah, dalam masjid surau kan, insya-Allah sikit masa lagi kita secara alam maya ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat, Allah tahu niat kat hati kita tu. Kita hadir kuliah untuk mempertontonkan kepada siapa. Penat datang kuliah tapi Ustazah tak sebut nama saya. Jangan gitu boh. Jangan gitu boh. Okey, bab 53. Jangan bersedih. Kita baca sama-sama, buku baru sama ke dengan tajuk Ustazah ni? Jangan bersedih. Kebanyakan cerita tidak sama dengan kejadian sebenarnya. Kebanyakan cerita tidak sama dengan kejadian sebenarnya. Ustazah bagi contoh mudah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Malam tadi saya punya struggle lah nak study kan. Nak study apa benda lah hari ni. Pengacara akan tanya Ustazah untuk promo dengar di TV Al-Hijrah. Oh punyalah study, tidur lambat sahabat-sahabat dirahmati Allah, beria-ria. Apalah nak ditanya, kita menjangkakan A to Z. Rupanya yang berlaku hanya A saja. Jadi lepas je program tadi tu, secoet je masa tu, Ustaz dah senyum-senyum dah dengan Ustazah. Sebab dia kenal sangat isteri dia. Isteri dia ni selalu sangat bila dapat tanggungjawab apa pun, kita macam streskan diri kita sendiri.
Ingat kalau stres jangan sampai depres. Stres ni kadang-kadang Masya Allah dia melonjakkan hormon kita ni untuk sentiasa bersemangat. Selagi tak selesai, selagi kita tak cuba buat yang terbaik, kita rasa tak puas nak buat yang terbaik. Sentiasa macam tu. Tapi jangan depres. Sampai tak boleh tidur, sampai mandi tak basah, makan tak kenyang. Dok, Ustazah buktinya makan sentiasa kenyang. Kalau tidak tak beginilah kan sahabat-sahabat. InsyaAllah. Kan ada masalah macam mana pun makan kena makan. Sebab apa? Untuk kita sihat zahir dan batinnya dan sentiasa semangat. InsyaAllah. Baik, sama ke tajuk yang Ustazah bacakan ni? Jangan bersedih, kebanyakan cerita tidak sama dengan kejadian sebenarnya. Betul, Suzana Amiruddin. Oh, buku muka surat 121. Okay, tahniah yang telah mendapatkan kitab Latahzan. Masih dibuka kepada orang yang memang tak mampu nak beli dengan duitnya sendiri. Ada sahabat-sahabat kita menginfakkan untuk anda. So tolong PM nombor yang tertera yang Ustazah pinkan. Ceritalah sikit pasal apa tak mampu tu. Sahabat-sahabat, nanti barulah Ustazah boleh tapis. Ustazah pegang amanah kan. Maksudnya bukan tak mampu tu orang duduk bawah jambatan. Tak, kan tak mampu tu sebab saya bukan tak ada duit Ustazah, bukan tak mampu langsung, tapi ialah kita berdikit-dikit dalam pandemik ni macam-macam ujian. Faham? So cerita sikit, tak payahlah nak buka aib suami saya tak pernah bekerja, pemalas tu Ustazah, kerja tidur je tak payah. Bukan Ustazah pun yang baca, tim khidmat baca, nanti mereka forward pada Ustazah insya-Allah. Okay, baik sahabat-sahabat. Ada rasa sampai anxiety, jangan Aziz Amin, jangan. Ustazah faham keadaan-keadaan situasi macam tu. Tapi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bila kita dapat satu pikulan bebanan, tanggungjawab, ingat je yang Allah kata, aku takkan pikulkan, aku takkan bebankan kepada orang yang tak mampu. Sesungguhnya, jujur Ustazah dapat tanggungjawab baru ni, memang Ustazah rasa terbeban ni. Tapi yang hari ini, buat terbaik untuk hari ini. Kita merancang untuk esok-esok, kitab Latahzan mengajar kita belum tentu pun besok kita hidup. So hanya lalui. Ini yang kita nak belajar daripada bab 53. Semua dah baca ke belum? Sebab baca tajuk keluar di lisan kita ni sangat penting. Dia akan memberi aura positif pada kita. Kita tak nak positif COVID, kita nak aura yang sentiasa positif, semangat yang sentiasa naik insya-Allah. Walaupun kita sedar hidup ni up and down, macam roda, saat di atas, saat di bawah. Tapi bila di bawah tu macam mana kita nak kawal emosi? Jangan melampau-lampau dalam sedih. Bila kita berada di atas puncak kegembiraan tu, jangan melampau-lampau sehingga nikmat gembira tu kita gunakan kepada perkara yang bermaksiat. Jangan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, didapati dalam kitab Taurat. Kan apa pentingnya belajar kitab Taurat ni? Sahabat, Taurat, Zabur, Injil juga adalah kitab Allah. Dari kecil kita duk hafal, beriman kepada kitab. Itu juga adalah rukun iman. Nanti Ustaz terangkan, apa kitab-kitab yang Allah iktiraf, yang memang Allah turunkan kepada para rasulnya. Itulah dia Taurat, Injil, Zabur, kemudian kita dapat Al-Quran. Sahabat-sahabat, diturunkan kepada Rasul yang terdahulu. Untuk kaum-kaumnya sekarang ni tak ada kitab baru. Itulah dia Al-Quranul Karim. Jadi pastikan yang menonton ni wajibkan diri jangan ada hari tanpa Al-Quran. Every day. Kalau tidak tak mau kawan. Boleh je tak mau kawan. Alah, kenapa Ustazah? Yang anda dah fasih Quran, kalau boleh cari seorang anak murid. Kan? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kalau anda yang rasa macam Quran dah baca elok, lancar, sahabat bukanlah qari'ah, bukanlah guru tajwid pun, tapi insya-Allah anda boleh membaca Quran dengan baik. Cuba dalam grup Latahzan ni, insya-Allah Ustazah saya boleh nak mengajar seorang daripada ahli Latahzan ni yang level-level, kalau kita bagi ukuran A to D, A, B, C, D. Ada orang yang level D boleh belajar dengan saya. Sebab saya sekarang ni okeylah level B. Contoh, dia cari anak murid yang level D. Tak salah. Ustazah dia tu nak mengajar Quran, tapi dia bukan ada tauliah, dia bukan ustazah pun. Ya Allah, tak mesti nak mengajar agama ni mesti ustaz-ustazah, sahabat-sahabat. Ada kawan kita yang merangkak-rangkak baca Quran, kita offer diri kita. Kita dengar dia satu hari dia baca Quran, Allah kesiannya lah dia baca macam ni. Jom, sekarang ni memanglah walaupun kita jauh, kita berzoom, Google Meet
dalam talian. InsyaAllah akak dalam pukul 10 pagi akak dah habis dah sarapan semua, dah settle untuk masak-masak, anak-anak semua dah clear dah. Akak free time tu 10 hingga 10.30 tiap-tiap hari. Boleh PM akak. Boleh offer diri anda. So siapa yang terbaca tu grab saja terus. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak mau kawan kan di sini. Sebab apa? Saya sayang anda kerana Allah. Wallahi, kalau lidah kita sehari tak baca Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jauhlah kita dari rahmat Allah. Sebab dengan membaca tu nanti akan menjadikan anda rasa didatangi limpahan cahaya. Anda akan rasa nak lagi tahu apa pula maksud yang aku baca ni. Maka kita akan datang rasa minat nak belajar lagi. Mulakan dengan membaca. Jangan kata saya baca pun saya tak faham apa, baik tak payah ustazah. Jangan macam tu. Sahabat-sahabat, jadi didapati dalam kitab Taurat ada tertulis, kebanyakan perkara yang ditakuti manusia tidak pernah terjadi. Ini tajuk ni, kebanyakan perkara yang ditakuti manusia tidak pernah terjadi. Ustazah, kalau COVID ni panjang lagi, agaknya macam mana nanti kita? Saya ni dah lah nak ambil degree ni tahun depan. Tahun ni saya SPM. Mesti saya ni nanti jadi, tak tahulah apa-apa benda yang bermain dalam kepala dia tu sahabat. Benda belum berlaku, dia dah gambarkan yang susah-susah, yang payah-payah. Kan? Biasa hidup ni macam tu. Jujur, ustazah pun macam tu. Cakap dengan ustaz, bang, 21 episod ni, setiap satu episod ni ada cabaran-cabaran. Nanti bila berlaku macam ni, cepat-cepat istighfar. Sampai ustazah dah cakap dengan ustaz, bang, lain kali kalau isteri duk pokpek macam tu je, abang terus je cakap, cuba buka kitab Latahzan. Macam tu. Jadi, sekarang ni kita dapat jawapan yang ustazah duk kata, nanti kalau episod ke-8 jadi macam tu, kalau episod ni jadi macam tu. Terus kawal emosi kita, stop, baca tajuk bab 53. Semua kita sama sahabat, kita sedang diuji, kita ada resah, kita ada gelisah. Tapi macam mana kita kawal emosi kita dan kita serahkan kepada Allah. Ini sangat penting. Sebab tu ada panduannya. Okey, ada panduannya. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ini bererti bahawa kebanyakan perkara-perkara yang ditakuti oleh manusia, kita takut dengan macam-macam yang akan berlaku, sebenarnya tidak akan terjadi seperti yang kita sedang fikirkan itu pun. Ini adalah kerana di dalam otak manusia itu memang terdapat lebih banyak khayalan daripada khabar kebenaran yang pasti terjadi. Lebih banyak khayalan daripada kabar kebenaran yang pasti terjadi. Subhanallah sahabat-sahabat, sahih. Tak percaya tanya ibu-ibu. Cuba ibu-ibu yang usia 70 tahun ke atas, cuba ruang komen, ustazah saya dah 76, ustazah saya dah 83. Ada ni sahabat-sahabat, masih tekun menuntut ilmu. Masya Allah sahabat-sahabat, mereka ni kaya pengalaman. Mereka ni sungguh kaya pengalaman. So bila mereka bercerita, ustazah dulu saya mula-mula nak jadi isteri kepada si Fulan, tak cinta kan ustazah, tak faham macam mana aku nak hidup dengan dia ni. Tiba-tiba mak suruh kahwin ustazah. Tup-tup dapat 8 orang anak ustazah, 36 orang cucu. Uish, bahagia tak cik? Bahagia melayari bahtera rumah tangga. Sedangkan lidah lagi tergigit, biasa lah ustazah dalam perkahwinan ni. Tapi kita dah kenal dah laki kita kan. Masa dia tengah lapar tu jangan buat hal, cepat-cepat hidang makanan. Masa dia tengah panas tu, orang utara kata aku tak hangat tak apa. Kan sahabat-sahabat, kita sejuk-sejukkan dia. Ini dia dah tengah hangat, tengah lapar, kita duk bertempik, marahkan anak-anak bergaduh depan suami. Ya Allah, rimeh suami tu. Biar aku pergi rumah bini lain. Dia kata, ups, na'udzubillah. Kan sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita yang mencetuskan huru-hara. Allahu Akbar, ustazah ngeri dalam ada word tim dengar untuk episod pertama ni, mereka hidupkan hati ustazah dengan perkataan, ada di atas dunia ni orang yang dalam proses mereka nak jadikan rumah mereka seperti syurga, tiba-tiba ada orang yang sedang merasa rumahnya macam neraka. Tak rasa neraka ke sahabat kalau seorang isteri didera sampai koma? Tak rasa neraka ke? Itulah maksudnya. Jadi kenapa sampai berlaku macam ni? Kesian. Kita tak nak masyarakat sampai jadi macam ni. Ada ni ustazah, mak Kak Noni 80 tahun. Ya Allah bonda, Kak Noni kirim salam dengan bonda. Mesti banyak pengalaman. Kak Noni duduk dengan mak, cuba sembang dengan dia.
Tak habis cerita, walaupun ulang berulang, nanti sahabat-sahabat bila ibu-ibu kita ni dah tak ada, kita terngiang-ngiang cerita dia. Masya Allah, seronok sahabat-sahabat. Jangan mengasingkan diri kalau ada orang muda yang menonton. Jangan kunci diri kita dalam bilik semata tak nak sembang dengan mak kita. Sama ada kita dulu pergi ataupun mak kita akan berpisah atas dunia ini. Okay, jarang kita jumpa orang yang mati together satu family, jarang. Kita plan dengan mak kita, mak nanti kalau nak mati sama-sama. Adik tak sanggup kehilangan mak. Tak, sahabat-sahabat. Kita kena siapkan diri kita untuk kehilangan, untuk ditinggalkan atau untuk meninggalkan. Tempat paling best kita nak bercantum semua sekali nanti dalam syurga Allah. Jadi untuk mendapat syurga tu, kita harus mulakan rumah kita ni seperti syurga. So anda belum terlambat. Lama Ustazah macam cakap kat saya je, saya suka duduk sorang-sorang, saya tak suka kawan dengan semua orang. Mulakan dengan sekarang. Sahabat, kawan-kawan kita yang sebenar adalah ahli dalam rumah kita ni. Wujudkan komunikasi yang cantik. Sahabat-sahabat, ada orang nak masuk rumah sendiri, tak reti bagi salam, malu nak bagi salam. Pelik Ustazah masuk rumah sendiri bagi salam. Bukan rumah orang lain, rumah kita juga. Sebab rumahmu lah mu kena bagi salam. Nak beri kesejahteraan kepada orang yang mu doakan dalam salam. Kenapa jumpa orang good morning? Tak salah. Tapi dengan orang Islam, Assalamualaikum. Kerana dalam Assalamualaikum, ucapan salam yang penuh dengan doa. Masya Allah. Nabi suruh kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Subhanallah, Nur Mazidah Suhaili. Panjangkan usia bonda, mak ayah saya umur 65 tahun. Alhamdulillah rajin menuntut ilmu. Subhanallah. Betul sahabat-sahabat, ini kegemaran Ustazah Zai. Daripada zaman remaja saya suka berkawan dengan orang yang lebih tua. Ikut mak ayah saya ke masjid. Kenapa kawan dengan mokcik-mokcik tu? Orang duk gunting kain kafan nak buat ni. Cik saya nak tolong. Suka nyebuk Ustazah Zai. Lepas tu bila bapak saya kata kat surau ada gotong royong, nak pergi jugalah bawa baldi berus ke, suka menyebuk. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, paling kurang kita tak reti apa pun dia buat. Tapi kita jadi budak suruhan. Lapangkan hati untuk jadi budak suruhan. Senang kau bawa anak, boleh suruh-suruh. Acik ni sakit lutut tak larat dah, tolong ambilkan acik air. Macam tu kan kalau ada budak-budak dalam satu grup. Kita ni seronok, budak-budak berlari je kalau disuruh. Cuba kalau suruh bapak budak, suruh mak budak, suruh orang yang dah terlebih berat kan, memang duduk je lah kerja. Akak ni tak boleh nak tolong apa dah, Ustazah sakit lutut, akak duduk potong bawang kat sini boleh? Tak apa kak, datang potong bawang pun tak apa, jangan membawang sudah. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. InsyaAllah semua kita ada peranan. Tapi kalau kita menyendiri, kita nak belajar daripada siapa? Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan tolong set minda kita, setiap orang ni ada baik dan buruknya. Kau bertemu dengan siapa biasa je, kau tak suka dengan orang ni sebab apa? Kita bukan nak belajar daripada apa yang kita tak suka tu. Kita nak belajar daripada apa yang kita suka. Ustazah, saya suka aunty tu datang rumah saya. Kalau dia cerita dengan mak saya, dia tak pernah ngumpat orang. Saya suka dengan aunty tu. Tapi ada seorang aunty tu, memanglah dia selalu datang bawa makanan sedap-sedap. Tapi asal datang rumah saya, jumpa mak saya, asyik je dia mengumpat orang. Saya tak sukalah. Dulu saya pergi rumah ke rumah mengajar budak-budak sahabat, macam tu mulut dia orang. Kenapa tak salam? Kan mak dia sediakan bilik untuk Ustazah mengajar. Kan, kenapa tak salam kawan mama datang tu? Tak baik salam. Tak suka aunty tu. Dia datang bawa KFC lah macam-macam, tapi nanti dia ngumpat orang. Ya Allah, budak kecil sahabat. Kita ni pula yang deep. Alamak, budak-budak tak suka rupanya kita bercakap benda buruk-buruk ni. Sebab budak-budak ni tak ada dosa. Ada malaikat pada dia. Kita selalu kalau budak kecil tegur, Mama kenapa lipstick merah sangat tu? Ambil kau. Kau aku cili mulut kau nanti. Macam tu pula kita. Padahal budak tu bercakap, Allah yang izinkan dia bercakap macam tu. Tapi kita tak mengambil ini sebagai pelajaran dari Allah. Allahu Akbar. Ini bererti, berapa banyak ini bererti ni? Bahawa kebanyakan perkara yang ditakuti oleh manusia tidak akan terjadi. Ini adalah kerana di dalam otak manusia itu memang terdapat lebih banyak khayalan daripada khabar kebenaran yang pasti terjadi. Sebab tu kalau orang minta nasihat pada Ustazah, Ustazah saya nak buat satu benda ni, tapi kalau buat dulu, buat yang terbaik untuk hari ni. Soal esok lusa tu serahkan pada Allah. Yang hari ni pun belum buat lagi, sudah beresok lusa tahun depan. Masalah lah kita ni sahabat-sahabat. Okay?
Seorang penyair mengatakan, aku berkata kepada diriku sendiri, lemparkanlah kedukaan itu sejauh-jauhnya. Dah berapa bab kita jumpa perkataan jangan bersedih. Lemparkan kedukaan itu sejauh-jauhnya. Berbahagialah sebab kedukaan itu sesungguhnya tidak pernah ada. Tak faham seorang penyair, kedukaan itu sesungguhnya tidak pernah ada. Kau tak tahu yang aku ni sangat berduka sekarang ni. Faham? Tapi bagaimana cara kita berdepan, kita respon dengan emosi kita, sahabat-sahabat, emosi sedih itu. Allahu Akbar. Allah yang selayaknya menarik kedukaan untuk menggantikan dengan kegembiraan. Ertinya, manakala sebuah peristiwa terjadi pada diri anda atau anda mendengar tentang suatu bencana, maka anda tidak perlu resah, cemas dan jangan bersedih. Kerana sesungguhnya, alhamdulillah bonda saya 83 tahun. Kanser payudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nazifa, subhanallah 67 tahun. Nenda, subhanallah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Lemparkan kedukaan itu sejauh-jauhnya. Terima kasih Siti Ajah. Allahu Akbar. Buat yang terbaik untuk hari ini. Baik. Kerana sesungguhnya kebanyakan berita-berita itu tidak sama dengan kejadian yang sebenarnya. Jika ada yang mampu mengubah takdir, pastilah ia akan mencarinya. Sahabat, semua kita tak ada siapa pun yang boleh mengubah takdir. Tak ada siapa. Okey? Macam mana kita nak ubah takdir? Tadi Ustazah kata tak boleh mengubah takdir. Benda yang belum berlaku, kita nak start kereta. Nabi ajar Bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah. Start kereta, subhanallazi. Kita baca doa-doa ni. Aksiden juga. Anda tengok yang baru berlaku di Jalan Ipoh KL, satu lori rempuh berapa biji kereta di traffic light. Masya Allah, kereta kuning yang paling hancur tu boleh keluar selamat orang tu. What? Tak mati orang ni? Macam mana boleh tak mati? Depan belakang renyuk kereta macam habis dah. Kita duk rasa memang matilah orang dalam tu. Kita rasa. Tapi Allah kata belum ajal. Kenapa nak mati? Darah sikit-sikit tu biasalah. Dah kereta kena rempuh. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak yakin lagi ke ada Allah yang menjaga setiap kita? Maka bila kita yakin ini, kurang rasa cemas. Jika ada yang mampu mengubah takdir. Yang kita perasan kejadian itulah orang KL yang perasan kan, sahabat-sahabat, lelaki Cina kot. Tapi Ustazah bagi contoh macam tu. Biasa tak juga berlaku perkara macam tu kepada orang Islam? Biasa. Ustazah pernah live di TV Al-Hijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan tahun ni punya raya korban, tahun lepas punya raya korban. Kalau anda perasan, ketika itu sahabat-sahabat dirahmati Allah dengan Isyatio masa itu sebagai jemputan dan juga Michelle. Michelle ni masuk Islam. Lepas tu mengislamkan adiknya, maknya, bapaknya. Now bapak dia baru kembali ke rahmatullah dalam Islam. Dia mengislamkan bapak dia. Dia mengajar Iqra' 1, 2. Bapak dia tu mati, belum sempat pun naik Iqra' 3 rasanya. InsyaAllah syurga tempat bapak dia tu. Kerana apa? Mula-mula dia cerita dalam live TV Al-Hijrah tu, buat Ustazah, ya Allah aku belajar sesuatu hari ni. Dia mula dapat Islam tu, dia dengan motor kena langgar lori besar. Kena langgar lori besar, dia duduk bawah lori ni. Dia boleh merangkak keluar. Masa dia merangkak keluar tu, dia macam mendengar azan. Macam mendengar suara azan. Dia non-Muslim ketika itu. Macam mana tiba-tiba waktu tengah-tengah hari yang sepatutnya dia pun tahu ini bukan waktu azan, dia macam mendengar sayup-sayup suara azan. Automatically dia kata, yang tolong aku selamat duduk bawah lori ni, aku masih boleh selamat merangkak keluar ni, yang selamatkan aku adalah Allah. Terus dia masuk Islam. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Kita, Masya Allah, tak rasa pun hati yang macam tu ke kadang-kadang. Sedangkan kita lihat pelbagai yang berlaku dalam sisi kehidupan kita. Jadi kita perhatikan, doa kita ni mungkin akan mengubah. Memanglah takdir tertulis hari ni engkau aksiden, pukul sekian, tak berganjak 1 minit pun seperti yang ditakdirkan Allah. Tapi daripada aksiden tu mungkin tak sampai teruk,
Okay, kita masih boleh lagi bangkit, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini yang kita nak. Kita biasa melalui sakit atas dunia ni, tapi macam mana nak terus bangkit. Ini penting. Okay, sahabat. Mudahnya, subhanallah, dan ini saya percaya ramai dah orang hafal. Ustazah lah daripada kemarin, saya ni jadi macam stres untuk bersama dengan dengar TV Al-Hijrah tu, sahabat-sahabat. Bukan sebab apa, sebab bila mereka dah 2 hari mereka masukkan saya dalam grup tim dengar ni, sebelum ni ber-PM saja kan, masukkan dalam grup untuk memudahkan kerja. Lepas tu saya nampaklah tim di balik tabir ni bekerja. Ya Allah Tuhan, mereka yang turun padang, mereka yang buat bahagian kamera, mereka yang buat bahagian ni, bukan senang. Anda tengok tadi promo Ustazah tu berapa saat je muncul. Saya rasa 2 saat tak sempat kot tengok muka saya tengah ambil Quran daripada Izwan tu kan. Anda tahu, nak jadikan benda macam tu dekat 2 jam saya duduk dekat studio. Dekat 2 jam saya buat syuting. Saya pun masa tu dah, ya Allah kuatkan aku, sabarkan aku ya Allah. Ni tergelak ni dengan Jajam, sahabat saya yang ikut pergi studio kan. Tergelak ni je, agaknya nanti berapa minit lah dia nak pamerkan. Lepas tu tadi gelak dengan Ustaz. Loh, tak sampai 2 saat dia nak tunjuk yang aku duduk berjam-jam dekat studio tu. Kena faham cara kerja mereka. Kalau kita kata kita stres, mereka jauh lebih stres, sahabat-sahabat. Jadi kita kena saling memberi semangat. Jadi Ustazah kata mesti kesilapan tu biasa ada, sebab benda first time. Tapi kepada siapa punya pandangan yang kita perhatikan. Kita kadang-kadang over stress sangat-sangat sampai bawa depres, sampai bawa putus hubungan dengan kawan-kawan, nak jadi murung, mengasingkan diri. Sebab kita sibuk redanya manusia. Nanti kalau aku buat tak betul, nanti bos kata apa pula. Nanti kalau aku buat macam ni kan kawan-kawan kata apa pula. Sebab tu kita stres. Sahabat, kita hanya disuruh berusaha yang terbaik. Hasilnya serah pada Allah. Apa rahsia tenang? Setelah Ustazah distreskan dengan benda-benda tu, sahabat-sahabat, mereka pula, Ustazah good luck, besok Ustazah akan ni, Ustazah good luck hari Khamis. Ush, mereka ni lagi aku dapat good luck berpuluh-puluh kali ni, lagi depa jantung ni. Kan? Sebab kalau Assalamualaikum nak berceramah tu, tak pernah pula dapat good luck banyak-banyak tu. Jadi Ustazah pun, apa lagi aku nak tenangkan jiwa. Terus lisan kita, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Ramai kan yang dah hafal, sahabat-sahabat, surah Al-Mu'min, yakni surah Ghafir ayat 44. Cuba bila kita jadi stres, kita rasa macam mana aku ni, boleh ke buat. Terus je lisan kita, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Ayat ini bersambung, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Dan aku, kita dah tak tahu nak buat apa, okey ke tak okey nanti, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Wa ufawwidu amri. Amri itu urusanku. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Maha melihat. Innallah, Allah tu yang maha besar, yang maha tinggi. Basir, sifatnya Allah maha melihat. Bil ibad, siapa ibad? Hamba. Siapa hambanya Allah? Aku. Sebab tu duk hafal ayat-ayat Quran ni, jangan duk hafal saja sahabat. Ustazah, saya dah hafal dah, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Saya stres, saya duk hafal, tak jadi apa pun Ustazah. Jom kita tadabbur. Wa ufawwidu amri, dan aku menyerahkan urusanku ila Allah. Siapa Allah? Maha kaya, maha penyayang, maha melindungi, maha mengetahui segala-gala. Maha tu ada pada Allah. Maha hidup, takkan mati-mati. Engkau hari ni bersandar pada boyfriend, nikah pun belum tentu lagi. Kalau ada anak muda yang menonton, tolong sedar. Ni ramai mokcik-mokcik ni, betul tak mokcik-mokcik? Dulu kita bercinta dengan orang lain, tiba-tiba kahwin dengan orang lain. Buang masa je menumpahkan cinta dekat yang belum tentu jadi suami kita. Maka yang dah bersuami, suka tak suka, kena tumpahkan cinta kita kepada yang halal itu. Kerana sekali kita kenyit mata kat dia, pahala sahabat-sahabat. Sekali hidangkan air dengan keikhlasan, pahala. Sekali bang, baju dah siap gosok dah ni, pahala. Bukannya hamba kita, tapi nak bersama melayari. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita takkan penat kalau kita buat dengan rasa cinta.
Kita takkan penat beribadah kepada Allah kalau kita buat dengan rasa cinta, menyerahkan diri kita ni kepada Allah, pemilik segala cinta. Takkan penat. Walaupun kita tidak dibalas apa-apa, semalam kita dah belajar, tapi Allah yang maha membalas. Bukankah Allah dah cakap, sebesar zarah baik engkau buat, aku balas. Sebesar jahat baik, sebesar zarah jahat engkau buat, aku balas. Jangan sibuk mengharapkan pembalasan makhluk. Jadi bila kita beramal dengan wa ufawwidu amri ilallah, yes, aku sedang serahkan urusan kepada Allah. Yang tadi aku takut, cemas, galau, risau segala tu, aku serahkan pada Allah. Siapa Allah tu? Nampak Allah yang maha segala-gala. Innallaha basirum. Allah tu sedang melihat kepada aku sebagai hamba. Maka sahabat-sahabat, berani ke kita untuk buat jahat kepada Allah? Walau orang nampak macam baik, tapi hati kita jahat. Hati kita jahat, sahabat. Kita tak jujur dengan Allah. Kita tak setia dengan Allah. Kita mengharapkan pertolongan Allah, tapi engkau telah menduakan Allah. Engkau telah menyekutukan Allah. Engkau macam tak yakin Allah tu boleh settle semua problem engkau. Allahu Akbar, sahabat. Kita hamba. Tahulah Allah nak menguruskan. Allah yang beri permasalahan. Allah yang tahu macam mana cara kita nak selesaikannya. Allah nak datangkan orang-orang yang macam mana sebagai bala tenteranya untuk menolong kita. Tolong yakini pasti engkau akan datang lapang. So pagi tadi saya boleh tersenyum. Dalam sujud kita, hatta solat hajat malam tadi, solat subuh pagi tadi, ya Allah fasihkan lidah, lancarkan aku, dah tak tahu nak buat macam mana. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sahabat, ada yang dalam kepala ni kan sekarang gaji separuh, bekerja dari rumah. Ustazah dengar cerita majikan saya nak tengah memilih ni, nak buang 10 orang daripada staff. Takutlah Ustazah kalau saya yang kena buang. Memang kita stres kan sahabat-sahabat, nak bayar duit bank, nak bayar loan bank, rumah, kereta, macam mana? Kalau saya kena buang kerja macam mana? Semua orang dalam galau, cemas, susah hati. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Tolong faham dengan tadabburnya. Kita hamba yang sedang diurus oleh Tuhan kita, yang maha melihat bukan kemampuan zahir kita, tapi melihat sampai ke dalam hati kita. Ini yang paling penting. Dalam buku kalau tulis surah Al-Mu'min, anda jangan terkejut sahabat. Surah Ghafir nama lain kepada Al-Mu'min. Macam surah apa? Allahumma salli ala Muhammad, surah Al-Masad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ustazah, surah ni nama surah apa? Surah Al-Falaq ke surah Al-Masad? Keduanya. Ustazah, wa ufawwidu amri ilallah ni duduk dalam surah Mu'min ke duduk dalam surah Ghafir? Mu'min dan Ghafir, kadang kalau kita rujuk Quran ada yang dituliskan Al-Mu'min ayat 44. Kadang dituliskan surah Ghafir ayat 44. Jadi jangan pening. Itu benda yang sama. Tak percaya? Kalau ada beberapa Quran di rumah, tolong tengok indeks. Kan? Al-Mu'min 44. Tetap wa ufawwidu amri ilallah. Atau dia cari Al-Mu'min 114 surah tak jumpa. Tak payah stres. Cari pula Ghafir. Buka Ghafir 44, wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, ya Allah, kenapa mengena betul setiap butir bicara Ustazah dengan keadaan saya sekarang? Allah Ruqyah Suduri. Allahu Akbar, nama anda Ruqyah Suduri. Suduri, dadaku. Sebab tu Allah pilih anda untuk duduk pada tempat yang sebenar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, terakhir terjemahan dia tadi. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Ada orang nak buat jahat kat saya Ustazah. Ada orang yang tak reti berterima kasih kat saya Ustazah. Ada orang yang tak faham saya Ustazah. Sahabat, fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru. Allah memelihara kita, hambanya Allah, insya-Allah, dari segala kejahatan dan tipu daya. Allah, sahabat, kita akan jadi manusia yang sentiasa bersemangat, kuat. Anda orang muda, anda orang tua. Yang tua walaupun dah lemah kaki, uzur,
anda akan bersemangat untuk terus beribadah. Allah sayang aku ni. Orang muda tak terpengaruh dengan jiwa-jiwa muda. Aku ni belum tentu tua macam makcik-makcik yang dengan kuliah Ustazah Zai ni. Walaupun aku orang muda, aku kena tuakan amalku, supaya kalau aku mati tak sempat tua, aku tetap layak ke syurganya Allah. Subhanallah, seorang muda dan orang tua kena bergandingan. Jangan orang muda benci dengan orang tua. Orang tua duk menyampah dengan budak muda. Macamlah kamu tak pernah muda. Hei orang tua, adakah anda lahir daripada rahim ibumu terus tua? Lah kan? Lahir daripada ibu kita tetap. Nak merangkak mencari air susu ibu pun tak mampu. Minta maaf sahabat, hinanya kita sebenarnya. Allah, ada binatang lahir-lahir mak dia lemah. Ibu yang bunting bersalin lemah, tersadai, tak mampu nak bangkit pun. Anak dia yang baby ni berjalan cari susu ibu. Pernah tak tengok baby manusia tiba-tiba merangkak berjalan cari susu ibu? Ya Allah, minta maaf, kat sini nak cerita kita ni sebenarnya lemah, penuh dengan kehinaan. Kadang-kadang macam binatang tu lebih mulia dari kita. Tapi kenapa kita jadi ahsanu taqwim? Sebab akal. Gunakan akal, wahai orang tua. Gunakan akal, wahai orang muda. Bukan akal kita tak boleh fikir mana baik, mana buruk. So please, kita nak gunakan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad sebagai perungkai kepada segala permasalahan yang datang dalam hidup kita. Disebabkan respon pada hari ini macam suka, sahabat, macam rasa terkena dengan tajuk yang hari ini, maka Ustazah raikan dengan sungguh-sungguh bab 53 tanpa Ustazah masuk bab 54. Boleh Bab 54 ni kita bawa besok, kan? Surah Al-Lahab, Al-Masad. Saya sebut apa tadi Ummu Aiman? Saya sebut Al-Falaq. Allahu Akbar, surah Al-Lahab. Kenapa dinamakan surah Al-Lahab? Kerana cerita tentang Abu Lahab dalam tu, Pak Penakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan Al-Masad? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab ada word Al-Masad di dalam itu. Maka macam surah Ghafir, kan? Surah Ghafir kalau kita baca ayat ketiga, tak silap ada kalimah Ghafir. Jadi subhanallah, ada orang dulu-dulu lagi lah, Ustazah, tolong semak acik nak baca surah Bara'ah. Kan? Surah Bara'ah ni apa cik? Surah Bara'ah ni adalah surah Taubah. Bara'atum minallah. Macam Ustazah saya nak baca surah An-Naba. Kan surah An-Naba tu adalah juzuk amma, pengawalan kepada juzuk yang ke-30. Allahu Akbar, memang terkesan dengan topik yang hari ini. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya mengumumkan sekali lagi bagi mereka yang baru tahu ada kuliah La Tahzan setiap hari di page Ustazah Muzayyana. Kita menggunakan kitab, sahabat-sahabat, harganya RM45. Dah ramai yang mendapatkan. Ustazah pinkan nombor kat situ. Jadi belum lambat lagi untuk mendapatkan, sebab ada hampir 300 bab. Tapi kita baru hari ni bab 53. Tapi Ustazah jujur juga dengan penuh kasih sayang menyatakan, kalau anda tak plan untuk istiqamah, tak payah beli kitab. Sebab saya adalah orang yang sangat marah kalau kita menyusun kitab tanpa kita manfaatkan. Okey, sayang duit kita, baik RM45 tu kita hadiahkan dekat jiran kita mungkin yang anak dia dah lama tak makan makanan sedap-sedap sebab mak bapaknya dah tak kerja dalam PKP ni. Terus terang, kalau saya nak meniaga, saya tak cakap macam tu. Tapi saya sayang anda kerana Allah. Tapi dengan adanya kita, sambil kita mendengar, anda menyimak, kadang-kadang boleh jatuh air mata kita. Ya Allah, perenggan ni macam kena dengan aku. Aku nak share lah dengan kawan aku yang ada masalah sama. Ya, aku nak tulis balik dah dalam Facebook aku. Ya, aku nak ambil gambar lah, nak screenshot, nak masuk dalam WhatsApp group. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nampak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah pandang kita dengan pandangan luar biasa rahmat. Luar biasa rahmat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, seandainya kita memang nak sangat, tolong bagi tahu Ustazah, sahabat, nak sangat kitab ni, tapi bila PM lah RM45. Lepas tu postage pula, saya dah lah duduk Sabah, postage ni dekat RM40. Saya dah lah dari Singapura, orang susah pula ni. Contoh sahabat-sahabat PM, tolong jujur, okay, di kalangan orang yang mengaji agama, dah mula mengenal Tuhannya,
dia akan jujur pada dirinya. Sebab dia tahu Allah melihat hati, bukan Allah melihat pipi kita ni apa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kan macam-macam produk nak pakai sebelum selepas. Tak payah. Pakaian kita mahal mana Allah tak pandang. Allah pandang hati. Jujur setia dengan Allah untuk apa? Untuk kita menekuni, Allah akan rezekikan anda luar biasa. Saya mencari anda yang memang nak sangat kitab tapi tak mampu nak beli kerana kekangan-kekangan ekonomi yang sekarang dalam musim PKP. Walaupun anda bukan asnaf, tolong PM tepi. Ada ramai sahabat anda yang bermurah hati nak share. Saya memang tabik spring dengan orang macam ni. Subhanallah sahabat-sahabat. Baik, semalam juga sempena kita dah habis 50 pengajian siri. Kita nak ambil kata-kata yang indah daripada penuntut Latahzan, apa yang mereka dapat sepanjang 50 siri ini, dan ada pemerhatinya. Itulah dia kekanda kita dalam tim Latahzan Kuantan, Kak Siti Azmahani, dan sahabat daripada utara Kak Nazatul Naina, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Marina Zakaria, PM nombor yang tertera, PM nombor yang tertera. Okey, baik. Jadi sahabat-sahabat, jangan segan bantu kami untuk bantu anda. Kita takkan tahu siapa anda kalau anda tidak menghubungi. Ustazah, kalau dia tipu nak buat apa sahabat? Kita akan post kitab, kita bukan post timbunan harta. Yang Ustazah janji hari ni, Ustazah bukan nak bank in duit ke akaun anda. Ustazah janji nak postkan kitab Latahzan. Kalau anda tipu diri anda sendiri. Kitab tu anda nak buat apa? Saya jual lah dengan harga RM450. Mu rasa ada orang nak beli kitab ni RM450? Memang tak lah kan sahabat-sahabat. Jadi kita sebenarnya nak jujur pada diri. Kita memang berkira sekarang ni sebab kita ada kekangan ekonomi. RM45 kita rasa mahal. So PM tepi, insya-Allah anda akan disantuni. Mana yang berbayar pun sahabat-sahabat kena sabar sebab postage tu kita uruskan melalui tim khidmat. Tim khidmat ni bekerja tanpa gaji. Mereka hanya mengharapkan pahala di sana. Allah, nak cakap dah mula sebab dah. Kawan-kawan saya, sahabat-sahabat tim khidmat, Allahu Akbar sahabat-sahabat, besar pahala mereka. Sebab kita uruskan semua apa yang ada dalam Darul Fawwas ni ke akaun Darul Fawwas untuk dimanfaatkan balik kepada ummah. Supaya anda faham perjalanan tu. Jadi ada orang yang hanya nak dengar je, Ustazah tak payahlah kitab-kitab ni semua. Ustazah tak boleh paksa. Tapi sahabat-sahabat, bila kita ulang balik rujuk, yang ada kitab cuba anda tengok. Baca tajuk je pun kadang-kadang dah lapang dada. Jangan bersedih. Kebanyakan cerita tidak sama dengan kejadian sebenarnya. Kan kita plan anak kita 4 orang. Ustazah seorang UIA lah, seorang UKM, seorang nak jadikan Al-Hafiz, seorang ni tiba-tiba seorang jadi Al-Hapus, Ustazah contoh kan. Kita boleh plan macam-macam. Tapi kejadian sebenar tak mungkin sama. So macam mana nak set minda kita, nak siapkan hati kita sebagai manusia yang bangkit daripada segala sakit. Jom kita baca sama-sama. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Aku ni hamba Allah yang baik ke? Hamba Allah yang jujur dan setia ke? Allah hanya akan bantu uruskan hambanya yang betul-betul ikhlas jujur nak balik kepada Allah. Jadi sahabat, bab kita ikhlas jujur ni kita tak boleh tanya, Nur Alis rasa Ustazah ikhlas dan jujur tak? Kita tak boleh tanya. Nur Alis boleh jawab, saya rasa Ustazah ikhlas. Tak, hanya saya je yang tahu. Dan saya persembahkan kepada Allah hati yang macam mana. Maka anda dapat ilmu begitulah. Ya, aku mengharapkan pujian orang. Hanya aku je yang tahu. Allah melihat hati aku ni, hati aku yang sedang riak ni. Allah melihat hati aku yang sedang bongkak ni. Allah melihat hati aku yang sedang ikhlas ni. InsyaAllah. Okey, jadi separuh muka, tapi 1 jam juga kita bahas. Kerana apa? Tajuk ni sangat memujuk.
Okey, insya-Allah semua kita mampu menempuh bila mana kita serahkan kepada Allah. Ampun maaf, sayang semua kerana Allah. Kita bertemu esok untuk bab ke-54. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rosa Hayati. Tengok dia kata apa? Ulang berkali-kali akan menitis, mata rasa berhabuk. Jangan bagi mata masuk habuk. Okey, pakai spek, insya-Allah habuk tak masuk. Wallahu a'lam.